Bertemu kembali. Kedudukan Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI tahun lalu meningkat 4 anak tangga dari kedudukan 61 pada tahun 2022 kepada 57 meliputi 180 negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menyatakan kedudukan itu bukti usaha kerajaan memperbaiki tadbir urus dan ketelusan membuahkan berhasil. Strategi Pembantrasan Rasuah Nasional 2024-2028 serta penubuhan pasukan petugas khas CPI antara komitmen berterusan ke arah mencapai sasaran negara menduduki tangga 25 teratas dunia CPI bagi tempoh 10 tahun akan datang. Dan memperkukuhkan integriti, kita tidak boleh hanya bergantung pada kerajaan dan sektor swasta sahaja. NGO atau masyarakat sivil mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesedaran, mendidik masyarakat dan menjadi pemantau kepada pelaksanaan dasar-dasar kerajaan. Sehubungan itu, saya menyeru agar kerjasama antara kerajaan, NGO dan masyarakat sivil dapat dipertingkatkan dalam usaha memperkasakan integriti di negara kita. Datuk Seri Fadilah berucap merasmikan sambutan Bulan Integriti Nasional di Ibu Negara. 7 modul sedang dibangunkan Jawatankuasa Khas Pemulihan Akidah Pengikut GISPH. Modul itu kini di peringkat akhir untuk disiapkan. Masih lagi dalam tempoh permohonan. Permohonan untuk dia kan kita tak guna prinsip mewajibkan. Kita masih lagi peringkat untuk menggalakkan diorang untuk mendaftarkan, dan once kita dah dapat dah tu dia punya calon-calon tu untuk adik yang kita siapkan umum. Ada beberapa modul dia, akidah dewasa, akidah kanak-kanak, lepas tu modul rohani dan jati diri, modul kafah, modul pembangunan remaja, modul kepimpinan mai insaniah dan juga modul psikospiritual. Jawatankuasa khas ini diketuai Ahli Lembaga Pengarah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Ahmad Fawaz Fazil. Masyarakat disaran rujuk pusat mediasi komuniti bagi menyelesaikan pertikaian secara aman. Selain sebagai penyelesai konflik, ia turut memupuk keharmonian komuniti. Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara Datuk Seri Hasnul Zamzam Ahmad berharap pusat mediasi dapat menggalakkan penyelesaian konflik dengan lebih cepat dan kondusif, terutamanya di kawasan pembangunan berserata yang pesat. Cara yang ada privacy, tidak perlu melalui media sosial ataupun melalui saluran media elektronik, dan tidak perlu digembur-gemburkan, kerana ia adalah isu-isu mungkin salah faham, perselisihan, kekeliruan tentang peraturan dan sebagainya. Jadi dengan penerangan dan penjelasan yang didengar oleh semua pihak yang terlibat, maka isu-isu yang dihadapi itu boleh selesai dengan cara yang aman. Inisiatif tersebut juga diharap mengurangkan beban pihak berkuasa seperti PDRM dalam menangani kes kecil atau pertikaian antara kejiranan. Bola sepak Liga Super, venue perlawanan tertunda antara Perak FC dan juara bertahan Johor Darul Takzim JDT yang sepatutnya berlangsung di Stadium Majlis Perbandaran Manjung Ahad ini kini ditukar ke Stadium Sultan Ibrahim SSI di Johor. Perkara itu dimaklumkan Liga Bola Sepak Malaysia MFL menerusi satu kenyataan. Menurut MFL, Perak telah diminta untuk menamakan venue alternatif berikutan risiko keselamatan bagi perlawanan berprofil tinggi itu. Permintaan itu juga untuk mengelakkan sebarang insiden tidak diingini yang mungkin merencatkan lagi jadual Liga musim ini. Sebagai maklum balas kepada permintaan MFL, Perak telah menamakan SSI sebagai gelanggang mereka untuk perlawanan tertunda tersebut. Sebelum ini, dua perlawanan Perak FC dengan JDT masing-masing pada 17 Ogos dan 5 Oktober 2024 lalu terpaksa ditangguhkan akibat hujan lebat. JDT bimbingan Hector Pigdoklio kini selesa di Persada Liga dengan mengumpul 37 mata selepas 13 perlawanan, manakala Perak di kedudukan ke-7 dengan mengutip 17 mata.
Penerjun negara Nur Dabita Sabri terbuka untuk berpasangan dengan Gabriel Gilbert pada mana-mana kejohanan atau tamasya sukan selepas ini. Atlet 25 tahun itu akui beliau senang bekerjasama dengan Gabriel dan saling membantu antara satu sama lain di dalam kejohanan ataupun sesi latihan sebelum ini. So for today, saya sangat berpuas hati dan gembira yang kita orang dapat habiskan competition ni seperti yang dirancang. Kalau ada mix, saya okey, saya happy je nak singkung dengan Gap sebab senang. Kita orang masing-masing lead dan tolong masing-masing lah. Pada saingan semalam, Nur Dabita mengungguli acara 3 meter papan anjal seirama campuran bersama Gabriel pada kejohanan terjun terbuka Malaysia sekaligus melengkapkan emas hat-tricknya pada kejohanan berkenaan. Mereka mengutip 242.1 mata untuk merangkul emas, mengetepikan cabaran gandingan Indonesia Aldin Shah Putra Rafi Gladys Larissa Garina yang meraih perak, manakala gangsa diraih Max Lee Alicia Lim dari Singapura. Menjelang trofi juara-juara Asia ACT Wanita 2024 yang bermula 11 November ini di Rajgir, India, pasukan hoki wanita kebangsaan telah menjalani persiapan dengan latihan berintensiti tinggi di bawah tekanan. Ketua Jurulatih Muhammad Nasihin Nubli Ibrahim berkata inisiatif itu diambil bagi meningkatkan kekuatan mental dan fizikal pemain negara. Okey, kita tahu yang bila kita lawan pasukan-pasukan yang physically stronger, physically faster daripada kita, jadi kita perlu ubah cara permainan kita. Kita tak boleh macam selalu tempo tinggi, kita try to manage, try control game. Tapi hoki dia game yang laju di mana kalau press dia can press as a team, high press. Jadi untuk kita ada banyak player punya quality. Tambah Nasihin, skuad kendaliannya kini sudah berada di fasa akhir persiapan untuk beraksi dalam perlawanan berprestij itu. Selain Malaysia dan tuan rumah India, ACT Wanita turut disertai China, Korea Selatan, Jepun dan Thailand.